Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Assalamualaikum. So today we have two channels, my channel and Arif's channel. Today he will interview me for a topic I don't know, it's a surprise. So subscribe to Arif. Alright. So here we go. Sembang santai. Okey, Sembang Santai episod kedua. Okey. Kuat sikit. Okey, macam ni. Okey, So hari ni kita ada dua channel ni. Saja. This is your first video lah. Ni first video ni. Selama ni tak pernah buat video. So hari kita buat first video. Kita tengok macam mana. Actually video ni kita buat pun just nak share lah. Kita nak share dengan orang ramai apa yang, yelah kadang-kadang live punya hidup kan. Hidup, pengalaman, childhood punya memori, university punya zaman. So hari ni actually aku nak tanya kat Hang. Okay, macam sebelah tanya aku kan, sebab apa aku belajar kat Jepun, pengalaman aku. So hari ni aku nak tanya Hang pula. Sebab memandangkan, kalau tengok kan budak-budak dah nak habis matrik. Macam adik aku sendiri pun sekarang dia tengah buat law punya KPTM punya program. Law, okay. Law. So lepas ni dia akan bulan, dia dah tengah buat final exam. Nanti dia akan apply UPU lah. Tapi dia memandangkan dia pun nak buat law juga, dia punya degree. So aku tahu mana Hang pun buat law. So aku nak tanya macam Hang punya, kenapa dulu Hang pilih nak mengaji law dekat UIA? Bukannya tempat lain tau. Sedangkan kalau law ni kadang-kadang orang kata UM lah, kalau prestige tu kan, macam kalau orang Malaysia dia kata dengar, oh UM lah, macam one of the oldest law school in Malaysia. Tapi awak UIA. Okay, sebenarnya kita SPM 2006, macam kita sembang semalam, kita orang sebaya. So 2006 masa tu, kemudian 2007 lah kita masuk. 2007 masuk, memang cita-cita nak A-lawyer. Okay. Tapi sebenarnya sebelum nak A-lawyer tu ada sebab kenapa nak A-lawyer. Sebab tengok drama Korea sebenarnya. Kenapa dia? Drama Korea, macam pelik kan. Tapi memang sebab sebelum SPM Form 4, Form 5 tak ada cita-cita sangat. Macam kita blur lah, tak ada apa-apa yang nak ni kan. Tapi bila masa 2006 tu kot, before SPM tu ada tengok satu drama Korea ni, pasal lawyer lah. So Tajuk? Love Story in Harvard. Start dah love story. Oh, aku pernah kan tengok cerita, tapi ni yang orang putih lah, Suits. Okay, so saya ni Korea punya lah, tapi love story sebenarnya. So tengok macam boleh lah lawyer je peguam. So start tu lah, kata okay, lepas after result dah keluar, memang nak cari satu law school lah. So pada zaman tu, waktu tersebut, kejadian kenapa nak UIA ni kita tak tahu pun. To be honest, tak tahulah universiti apa quality, tak tahu. So masa tu sebab dah terbiasa dengar UM, UPM, UITM, USM, UTM, semua ada MM belakang. So macam biasa kan. So dengan UIA ni, UIA pun ada UIAM tapi tak familiar sangat lah UIAM tu sebut. Biasa publicly kita sebut UIA. So cakap boleh tahan lah UIA ni ada nama antarabangsa kan, ada nama international. So purpose ni sebab nama orang. Nama tu. Lepas tu macam ni antara international ni. Tapi tak adalah kita merendahkan universiti lain, tak. Cuma macam aku cakap UM tu ada macam tapi logik lah, pada waktu tu kita kan Form 5, mana kita tahu universiti mana yang bagus ke apa. Tak ada pun. Kita tak ada evaluate in term of quality, tak ada. Okay. So cakap personally kenapa aku pilih UIA sebab nama dia tu. Masa time 2006 tu aku rasa macam 2007 lah after SPM. Rasa macam nama dia lain lah. Lagi satu macam ada international ni. So konon-konon gah lah pada waktu tersebut. Itu sebab aku pilih UIA. Dan pada masa tu sebenarnya dah ada kenalan-kenalan lah. Masa tu senior-senior kat sekolah yang memang dah ada yang masuk UIA. So ada yang tapi from engineering pun ada yang from medicine pun ada senior sekolah yang dah masuk UIA. So daripada situlah macam dia sebut-sebut apa ni, UIA ni ada lain sikit katanya. Macam sebab masa dulu lah after SPM nak masuk universiti lain kena go for matric, STP ataupun ataupun asasi diorang tau. Okay. Tapi UIA different. UIA tak, kalau masuk matrik, contoh matrik Negeri Sembilan, confirm budak tu tak boleh masuk UIA. Tu dia punya magic sebab UIA cuma yang boleh masuk antara budak STPM tingkatan 6 ataupun memang kita orang ada matrik sendiri. Oh, yang matrik UIA lah. Matrik UIA. So aku rasa 2005 dia dah tukar nama kot. 2005 atau 2006 dia tukar nama jadi Pusat Matrikulasi UIA kepada Pusat Asasi UIA. So aku masuk 2007 tu memang dah nama dia Pusat Asasi UIA lah, DPJ. Sekarang ni dah tak ada dah dekat PJ. Sekarang semua dah tukar asasi je. After SPM yang masuk UIA
akan pergi ke Gambang tak silap, kat Pahang. Ada satu new complex lah untuk UIA punya foundation center. Yang best dia, masuk foundation center UIA ni dapat scholar. Semua student asasi UIA masa zaman tu matrik lah, semua akan dapat duit daripada kementerian. Tapi kalau budak-budak yang masuk matrik biasa? Matrik biasa pun dapat. Tapi tak banyak. Sama tak silap aku sama. Macam satu sem untuk asasi tu dalam RM1,000 kot. So dia yang dapat matrik kementerian, matrik UIA dengan tu je lah kot. Sebab yang buat diploma semua terus loan. Yang tu dah terus loan lah. So itu salah satu sebab kenapa aku nak masuk asasi UIA lah. Sebab ada senior bagi tahu you will get a scholarship juga, beasiswa untuk, tapi asasi sajalah. Degree nak dapatkan JPE atau MARA tu kena sekolah, otherwise go for PTPTN. Itu punca dia lah kenapa UIA. Ya, bagus juga lah bila let's say lah kadang-kadang orang ni seorang-seorang yang sama belajar ni, you're looking for a place yang boleh cover hang punya expenses kan. So dia boleh bagi scholarship. Okay. Macam kau cakap lah semalam kau pergi Jepun tu, sebab pertama dia sebab ada scholarship kan. So Scholarship lah. ada macam kita orang tak ada panggil, it's not a scholarship lah, dia macam more allowance lah. So okay lah, dapat belajar, dapat duit, okay lah kan. Betul. Nothing to lose. Okay, tu sebab faham masuk UAE. Soalan kedua ni, yang ni stigma macam aku dulu ada kat satu mentality yang kalau nak masuk UAE ni hang kena pandai mengaji Quran, hang kena pandai cakap bahasa Arab. Aku tak tahu sebab apa aku berfikiran begitu, tapi aku rasa mungkin sebab nama pun Universiti Islam dan aku pun pernah dengar kata kalau nak masuk UAE ni hang kena cakap baca Quran dan sebagainya, dan macam standard Al-Azhar lah. Engkau ada pandang stigma macam tu? Aku ada stigma macam tu. Sebab tu aku tak tahu lah betul ke tak. Tapi aku tengok ada juga kawan aku yang macam pelik-pelik tapi sebab dia 4 tahun. So macam memang adakah bila hang masuk UAE hang kena hafal Quran ke macam mana ke? Ke macam mana? Walaupun muka saya muka menghafal Quran je. Masih dapat kecaman netizen ni. Tak lah, itu just joking lah. Sebenarnya macam ni, masuk UIA ni tak silap aku lah, masa sebelum tahun 2000, masa UIA dah 20 tahun, dah lama juga lah, dah 30 tahun kot. Memang dipilih yang betul-betul from aliran agama. Kalau tengok yang sekarang dah jadi lecturer kat UIA, pensyarah UIA yang senior lah kebanyakannya daripada sekolah Kisas, College Islam Kelang yang dulu nama-lama dia orang. So lecturer aku kebanyakannya budak alumni College Islam Kelang. So memang nampak pattern dia macam tu, yang jenis-jenis zuhud sikit inverted commas, zuhud sikit. Tapi bila ada satu zaman tu dia open to public. Siapa masuk lah, mana aliran boleh. Macam aku pun daripada aliran biasa, sekolah biasa, aliran sains tulen, bukan aliran agama pun. Memang tak pernah ada belajar agama biasa tu je lah, pendidikan agama Islam. So boleh masuk. So bila cakap pasal stigma nak masuk kena baca Al-Quran, tak adalah. Sejak tahun 1990-an kot, ujung late 90s dah tak ada dah polisi macam tu. Dia open semua. Kalau tak silap masa before 1995, memang kena hafal Quran, ada interview semua yang nak masuk UIA ni pada zaman tersebut. Tapi bila dia dah buka campus kat Gombak, tak silap, sebab sebelum ni UIA punya campus dekat PJ. So bila dia buka dekat Gombak, dia dah open to all punya stream lah, tak kisah, boleh masuk. Itulah, kalau nak faham aliran agama pun ada, yang from sekolah biasa pun ada, macam tu. Itu sebab ini personal lah, kalau ada orang lain sembang aku akan cakap, diorang cakap kan budak UIA ni memang jenis-jenis ustaz ke? Terus terang aku cakap sebab aku sendiri lah, aku cakap ada dua aliran yang budak kalau jumpa student UIA. Satu yang memang zuhud betul, yang memang jenis kopiah 24 hours kan, yang pakai tudung labuh. Memang ada yang macam tu, sebab kebanyakan tu daripada aliran agama lah, daripada Mahat ke Darul Quran. Ada tahu tak Darul Quran? Darul Quran ni adalah banyak kawan-kawan Darul Quran juga. Dia daripada SPM, dia ambil 2 years kot diploma untuk hafal Quran saja. Sebab budak-budak Darul Quran ni kita panggil DQ. DQ ni tak ada daripada kementerian punya kot. Dia memang ada dengar-dengar lah dia cakap Darul Quran ni once you dah habis diploma dalam 2 years, dah jadi hafizah akan automatic dapat offer ke UIA. Dalam bidang apa lah, nak buat medicine pun boleh, banyak yang macam tu. Dan law pun ada, dentistry pun ada, yang aliran agama seni pun ada lah. Maksudnya dia tu SPM, dia ambil sains. Contohlah kalau nak jadi medicine tu, dia ambil sains, lepas tu dia DQ nama dia Darul Quran tu 2 tahun.
Oh, itu dia kenapa masuk offer UIA. Pilihlah line apa dia nak, based on SPM lah. Itu dia. Tu lah, bila aku masuk UIA tu baru aku nampak banyak cabang rupanya. Kawan-kawan aku yang lawyer yang hafal Quran ada. Ada yang doktor yang hafal Quran, dentist yang hafal Quran. Itu yang aliran pertama lah. Berbalik kepada soalan kau tadi, aliran yang kedua tu macam aku, macam biasa-biasa. Macam yang biasa. Tak adalah orang kata tak erti baca Quran, tak. Tapi yang open lah, yang tak adalah sezuhud tu. So, itu dia kenapa kalau cakap budaya UIA apa ni, ada yang pelik sikit, bukanlah pelik kan. Dia memang sebab dia open. Dia masuk. Ada yang zuhud, ama zuhud betul. Okay, menarik tu. Baru tahu. Okay, lepas tu pula ni sebenarnya aku waktu zaman student aku pernah lah sekali PUIA waktu tengah cuti tu. Pernah datang UIA? Pernah. Aku ingat tu Mahala Ali kot makan nasi Arab. Ingat waktu tu, kalau ingat tu Hafiz Wildan, ingat kita makan sekali dekat Mahala Ali, nasi bertimbun, makan 4 orang, best lah. Cuma waktu tu aku perasan lah bila sembang dengan kawan-kawan, lepas tu tengok kan, aku tengok macam kawan aku cakap, aku tak ni betul ke tak, dia berkata dia ni kalau perempuan dia kata dia ni siang dekat pergi masuk universiti pakai tutup habis. Ni soalan soalan panas ni. Tapi malam jadi lain. Tak, kita faham cerita tu kan. Sekarang tengok baru-baru ni pun yang sugar book, sugar daddy whatsoever, all this sugar whatsoever shit lah yang ada kat muka bumi ni kan. Tapi kalau universiti lain, sebab dia punya pemakaian pun dia tidak seketat UA. Contoh kalau hang pergi UM ke, ITM ke, hang nak tahu, hang boleh pakai apa yang nak pakai lah. I mean, as long it's covering certain parts of your body, you boleh pergi kelas. Tapi UA kalau tengok seolah dia macam ada satu dress code yang di mana kalau perempuan tu macam seolah dia kena tutup aurat lah. Tutup aurat dan tutup habis lah. Lepas tu tak tahu, kalau tanya aku tak rasa kenapa kita buat satu undang-undang yang macam hang dah tahu dah dia tu in reality bukan yang macam tu. Dia macam ni. Setengah orang kata kalau dekat universiti lain pun, let's say lah hang pakai tudung, hang bukannya pakai tutup lituk, tu hang pakai macam ni, tapi hang keluar pun macam tu, tak kisahlah apa aktiviti moral unmoral yang hang buat kat luar. Tapi UA ni seolah-olah kalau dah memang dia tu contoh tak pakai tudung ke, memang pakai tu, tapi hang paksa dia pakai macam tu, tapi dekat luar dia bebas. Macam tak rasa macam kontradik tak? Itu persoalan yang aku terfikir lah benda tu. Itu tak ada lah. Kenapa kita paksa macam tu? Sebab kita paksa. Sebab apa jadi macam tu? Dia menjawab soalan tu sebenarnya macam ni lah. Kita kena pandang dari sudut. Sekarang buat aku appreciate benda tu. Kenapa UIA buat macam tu? Masa zaman dulu ada soalan ni selalu bersembang. Dia cakap budak UIA ada, kalau ada sistersnya, ada, bukan semua tu confirm, bukan semua disclaimer. Memang ada yang siang dress code biasa UIA punya tutup, tapi malam ada yang social pun. Kebanyakan orang bagi tahu lah. So pada aku benda tu sebenarnya tak boleh jadi isu. Kita kena pandang dari sudut, kalau kita tak ada medium untuk mengajar langsung, tak ada. So lebih baik, apa salahnya kalau ada pun. So kalau dia nak buat apa malam, dia nak buat apa, dia punya personal purpose, itulah tak ada. Yang penting sebab dalam UIA punya ni, kita punya torch bearers of the ummah, dia punya lagu we are the torch bearers for the ummah. Maksudnya kita yang kena jadi macam buka jalan bagi masyarakat aware. Contoh, mungkin kita tak expect dia akan ikut 360 degree tu bertukar dalam 2 hari, sehari, 24 jam, tak. Tapi kebanyakan aku tengok yang kawan-kawan adalah kenalan yang pada waktu belajar tu macam tu, sekarang pun pakai tudung. So mungkin kesedaran tu after 10 years, tapi ada benda tu berlaku. So kita maksudnya bagus lah, somehow dia actually menjawab lah soalan tu. Dia tidak judge orang, maksudnya dia aim untuk mengubah orang. Ya, betul lah. Somehow bila kita fikir balik, itulah tugas universiti kan. Hang masuk, kalau hang kurang, hang sama ada hang punya knowledge ataupun hang punya whatsoever lah pasal diri hang kena okey lah selepas hang keluar universiti, baru kata masuk Menara Gading. Yang penting dia urusan dakwah ni sebenarnya bukan urusan ustaz-ustaz orang kata yang zuhud lah. Dia sebenarnya semua Muslim kena ada. So bila aku contoh bila belajar UIA, aku pun jenis yang biasa-biasa. So tapi bila kita dah brainwash benda macam ni,
Aku dulu 2 tahun kat asasi UIA. So 4 years dekat degree. So 6 tahun tau aku spend my life untuk dalam UIA ni, dalam UIA punya surrounding. So walaupun kita, maksudnya pemikiran worldview tu lain. Kita ada worldview tu lah. Macam bila kau cakap kenapa nak malam dia boleh bebas, apa salahnya? Siang ikut dress code. Sebab hidayah tu kita tak tahu akan datang bila. Tapi yang penting tugas nak memaklumkan tentang syarat. Mungkin dia tak dapat parents dia with due respect mungkin parents dia tak sempat mengajar benda-benda macam ni. So tugas universiti dia layak dengan akademik dia masuk UIA, rezeki untuk dia. Dia tak nak ikut, tak apa, tak ada masalah. Tapi dakwah kena tetap buat. Dakwah ni dengar macam ustaz-ustaz pula kan, tapi mengajar tu adalah kewajipan semua orang. So kalau kita sendiri tak, tapi jangan kita tekan push kau bukan tak layak masuk UIA lah sebab malam kau pakai seksi, kau buka tudung. Kalau kita tak ada sentuhan love dekat dia, itu yang kebanyakan orang cakap pendakwa Islam ni, bukan semua tapi ada yang cakap pendakwa Islam ni selalu guna force. Dia macam ni lah. Sebenarnya macam ni, aku pernah dengar lah orang kata orang tu dah tak, contoh dia tak pernah pergi semayang, dia tak pernah pergi semayang, dia tak pernah pergi surau, tak pernah pergi masjid. Tiba-tiba satu hari tu dia terbuka ni, pergi masjid, tiba-tiba orang perli halau. Jadi daripada dia yang niat je nak berubah, dia tu fed up lah, kau nak kes lah, malas nak peduli dah. Betul lah juga. Sebab lagi satu lah nak bagi tu, UIA ni kebanyakannya mesti orang lain-lain, tapi kita orang semua ada, insyaAllah lah, bukan ada satu worldview yang sama. Worldview ni maksud dia perspektif yang sama. Sebab dekat UIA, okay, memang school lain-lain, faculty ada ni, faculty law, ada faculty dental, medik semua tu. Tapi semua student akan ada few subjek yang belajar benda sama. Itu bagi aku UIA, apa orang kata kalau orang tanya apa UIA yang buat kau bangga dengan UIA kan, aku cakap kita orang ada belajar satu subjek ni yang orang lain takkan dapat kat tempat lain. Nama dia The Islamic Worldview. Kau semua kita campur. Masa zaman aku dulu, kita masuk first year, subjek tu first year, aku ada dalam tu budak engineering pun ada, budak arkitek pun ada, tak silap budak sciences lah, kita campur semua. And yang profesor yang mengajar aku tu pun memang dia from Oxford. Dia from Oxford, dia mengajar subjek Islamic Worldview benda tu. Benda tu kita belajar lah pasal comparison agama. Zaman tu mungkin kita tak appreciate, tapi aku appreciate benda tu bila aku dah leave university. Aku rasa subjek ni memang sepatutnya bukan UIA je kena ada, semua universiti kena ada. So bila dia ajar pasal, dia bukan belajar pasal kita belajar tajwid, tak. Kita belajar betul-betul falsafah agama tu sebenarnya. First, kau jangan promote hate tu kalau kita nak cerita pasal agama. Kita kena promote love, spread love. Walaupun kita nampak dia tak ikut ajaran, tak apa. Tapi jangan jangan kita hadik dia. Bila Han cakap macam tu, actually memang teringat zaman-zaman especially zaman-zaman buat foundation, umur-umur yang muda macam tu je. Kadang-kadang setengah orang ni dia pandai tau macam dia nak attract orang. Contoh, ada pun macam geng tabligh ada yang bagus, dia tahu dia cakap benda-benda yang dia tidak judge tau. Dia tak judge. Dan sebab tu betul, ada macam kawan-kawan aku pun ada yang waktu universiti kalau tengok memang lain macam lah, sama ada dari segi kalau perempuan ni kita judge tu pemakaian, dia punya pergaulan dan sebagainya, sama juga dengan lelaki pun. Tapi oleh kerana ada orang yang pandai ustaz-ustaz ke geng-geng tabligh ke yang boleh menyentuh hati tu, dia pun jadi okey lah, dia pun jadi okey. Sebab tu betul juga, kadang-kadang betul cara kita nak berdakwah tu pun main peranan. Sebab tu ada setengah ustaz kadang-kadang hang tengok especially orang lama, bukannya semua lah tapi ada kan, dia baru nak buat baik, dah condemn dia. Dia baru nak berubah, ada kata dia macam dia baru nak pakai tudung. Contoh, selama tak pakai tudung 30 tahun hang tak pakai tudung, tiba-tiba dia first time dia pakai lah singkat sikit, benda kecil. Tapi benda kecil itu sebenarnya boleh pergi jadi hang daripada hang nak jadi baik ni terus surrender, aku malas nak peduli lah. Lepas tu kalau tak ada orang explain elok-elok, betul lah dia apa pun love lah kan. Kita kena spread love. Sebab itu yang Rasulullah buat. Sebab kalau Rasulullah tak ada benci ni tau. Dia punya musuh pun dia still macam buat baik lagi. Orang Yahudi pun dia ziarah orang mati tu. So sebenarnya benda ni yang kita kena ikut. So dekat UIA masa yalah, aku tak nafikan masa zaman tu pun aku ada judgemental tu ada. Kadang tengok aku tak baik tapi kadang-kadang tu kita benda ni tak layak budak-budak yang masuk UIA. Contoh ada isu rokok, ada je isu pelik-pelik ada. Tapi itulah kita cakap, kalau kita hadir masa zaman tu, mungkin lagi 10 tahun dia mungkin tak berubah langsung. Tapi sekarang kebanyakan aku tengok kawan-kawan yang dalam circle yang sama, ada yang lagi jadi lagi hebat kot.
Daripada aku tu memang confirm lah dia lagi hebat. So dia bertukar tu, mungkin tak pakai tudung sekarang ni dia dah pakai tudung. Betul. Sekarang ada yang macam style Miss Nina. So lagi hebat kot. So mungkin sentuhan tu itulah, ini kita ingatkan diri kita sendiri Walaupun benda tu kita buat pada 5 tahun lepas ataupun kita buat sekarang, mungkin kesan dia 10 tahun lagi. Kita tak tahu hidayah tu daripada Allah, tapi usaha kena buat. Itu kewajipan semua, kewajipan manusia kan. So dekat UAE tu menjawab soalan lama kita discuss point kan. Dia point tu penting lah. Okay, wow. Tapi agak panas juga isu ni agak. Kadang-kadang tu lah, kalau sebagai budak, especially budak umur 18, 19, kita akan fikir benda tu. Tapi realiti kena tengok sekarang, bila dah umur 30 baru kita start to appreciate benda apa yang berlaku pada waktu ketika dulu. Bayangkan lah, sama lah macam dia macam back to the point tadi, dia mudah je spread love. Kalau orang nak berubah, aku sebab yang paling aku kena kesian bila tengok dekat media sosial lah, kadang-kadang orang tu baru nak jadi baik, dah condemn dia macam-macam. Contoh lah, paling lawak, contoh bila kahwin dengan, okay, isu ni panas juga ni, kahwin dengan orang asing kahwin dengan orang asing kahwin dengan, okay, bukannya kahwin dengan orang Melayu dah, macam kita kahwin dengan orang Melayu, orang Islam. So tak timbul lah isu halal haram, pakai tudung, aurat dan sebagainya, sebab memang dia dah full aware benda tu. Okay, bila kahwin dengan contoh orang Jepun, orang Korea, orang putih, Cina, orang putih, kiranya bukan Islam, lepas tu yang bukannya orang Melayu, clear cut. Orang tu baru kahwin, dah tanya dah. Kalau kat Facebook kan ada banyak tiba kahwin dengan orang asing kan. Oh, waktu orang tak pakai apa semua. Relax lah bro. Dia dah masuk Islam tu, kira hebat dah tu. Dia dah boleh sanggup embrace Islam, tinggalkan dia punya agama. Itu satu pengorbanan yang besar. Just give her some time lah sebelum dia boleh jadi Islam yang macam tu. Yang penting kalimah syahadah tu dulu. Kita sebut dulu. Kita yang mengatur orang tu pun, engkau umur contoh 30 tahun engkau sejak lahir tau, sepatutnya takkan after 30 baru berubah. Sepanjang 30 tahun tu. So kita jangan judge orang. Kau masuk, kita sepatutnya promote benda tu. Kalau contoh ada anak-anak kita ni contoh nak kahwin dengan agama lain, kita patut jangan halang dia. Kita patutnya galakkan. Itu sebenarnya tugas manusia sebenarnya, tugas umat Islam. Kalau kita dah halang, ni kadang orang tu rasa susah betul. Tapi kalau kita ada judgemental tu, macam mana dakwah tu nak berkembang? Kita kena tukar. Generasi muda ni rasanya lebih terdedah dengan ilmu banyak sikit kan. So kita sepatutnya menggalakkan. Janganlah kita terus halang. Preference ada, tapi janganlah kita deny 100% terus. So kalau keseronokan UAE pula lagi satu, kalau different uniknya, kalau adik-adik yang nak tengok ni untuk masuk UAE, dekat channel Arif ni dia punya unik dia tak macam universiti lain sebab kita ada banyak foreigner. Dia dalam ratio dia 60% Malaysian, 40% foreigner. 40% sebab dekat UAE main language of the university is English. Okay. Second is Arabic. Third baru Malay. Dia terbalik sikit. Dia walaupun dekat Malaysia, kat Gombak dengan Kuantan, dia ada 2 kampus. Tapi kita punya official language semua English, kemudian Arabic, third Malay. Kita punya khutbah dekat masjid pun in English, sesekali in Arabic, sesekali yang sangat jarang dalam bahasa Melayu. Bagus lah, sebab kalau dia cakap bahasa Melayu, bayangkan kalau dah 40% orang asing, confirm dia pun tak faham apa betul cakap kan. Itu yang bagus dia buat networking lah. Dia macam ala-ala belajar di overseas juga sebenarnya. Sebab macam contoh ada kawan-kawan aku yang sekarang ada di foreigner ni kebanyakan yang foreigner ni dia ada macam satu eagerness untuk travel juga tau. Kebanyakan kawan aku yang dia orang daripada ada yang Bangladesh, Pakistan, ada yang daripada Palestin pun ada. Sekarang dah mengajar PhD dekat Melbourne ada. Dekat Tokyo pun ada. Yang dia buat PhD, dia sambung kerja sana terus. Ada yang baru ni, ada baru contact, ada dia top scorer masa kita punya best student nama dia Ma'rifatul Haq. Sebut nama lagi. Dia baru contact aku dekat Facebook hari tu baru contact dalam masa 1 month kot. Dia bagi tahu yang dia dah pindah Dubai. Tengok so benda ni networking kita bagus tau. So budak-budak yang nak masuk UAE, gunakan peluang ni untuk create your networking. Tu nak tambah kat sini. Kalau tengok, pastikan 4 tahun anda di universiti, 4 atau 5 tahun, make sure berbala in term of
You jangan hanya pi balik kelas. Betul. Tak boleh. Hang kena join apa saja aktiviti yang boleh, kawan dengan seramai orang, ambil good culture orang-orang yang Betul. especially orang asing tu. Dan itu build networking sebab kita tak tahu kadang-kadang hari ni kawan kita ke depan kita tak tahu, manusia ni kita tak tahu apa dia nak jadi, Betul, betul. apa kita nak jadi. Jadi apa pun pentinglah benda tu. Kebanyakan contoh sebab aku rasa lah kebanyakan foreigner yang belajar kat UAE tu kebanyakan top student di negara masing-masing. Dan figure-figure ni sebenarnya yang kita tahu lagi 20-30 tahun selesai jadi presiden. Betul? Selesai jadi pemimpin negara diorang. So kat situ networking very very important. So kebanyakan yang budak-budak yang belajar overseas diorang memang dapatlah benda ni engagement. Tapi kalau kita belajar local kurang sikit. So kalau masuk UAE ni bonus dia. Sekarang aku boleh cerita apa kelebihan dia. Masa 2006 tu aku tak tahu kelebihan dia. Aku tahu nama dia je international. Tapi sekarang ni ini adalah kelebihan dia. Kita ada networking kita, and then you can kebanyakan lah ada employee yang pernah sembang aku juga. Dia cakap kalau you from UAE kita nak tahu lah at least basic English you can speak. Sebab memang ni masalah di Malaysia lah walaupun student kita graduate daripada universiti lain, masalah proper English ni masalah yang agak crucial juga. Mungkin boleh sebut tapi kadang-kadang tu very basic punya pun tak boleh buat ayat. Kita kena ubah sikit lah. Tak cakap budak-budak UAE bagus, tak cakap tak semua 100% English bagus, tak. Tapi at least basic tu untuk presentation you can speak. Sebab aku ada kawan-kawan universiti lain juga, dia macam cakap kalau presentation belajar orang walaupun belajar subjek business admin, benda yang international, tapi still in 100% Malay tau. So bila you join private punya world, private punya industry, kita memang agaknya tak bercakap, surrounding pun tak bercakap ni, family pun tak bercakap ni, dia langsung tak ada. Bila cakap tu memang aku pernah tengok sini dia macam agak awkward lah. So kalau masuk UAE, insyaAllah the ability to speak English tu insyaAllah ada. Dia satu lagi lah, cakap bahasa Inggeris pun kadang-kadang okay, macam kita interview dulu lah, kita interview kerja kan, kami satu batch 2016 masuk kan. Waktu tu aku punya interview aku cakap bahasa Inggeris dengan aku. Tapi aku tak ada masalah lah sebab aku boleh cakap bahasa Inggeris. Belajar overseas. Bukan sebab tu. Maksudnya macam boleh cakap lah. Tapi bila banyak tak boleh cakap, somehow itu menjadi aku punya plus point tau berbanding calon-calon lain. Betul juga sebab kadang-kadang bila alam pekerjaan ni dia satu of course lah you punya the way you nak present something, sebab if you cannot convey through your presentation macam mana orang nak tahu. Tu one thing. Dan kedua, bahasa Inggeris ni sebab kadang-kadang hang tak tahu tau. Macam aku waktu mula kerja kan aku kan dekat bahagian yang engagement yang dengan LinkedIn apa semua tu. Kalau aku tak cakap orang putih, memang lawak jugalah pada waktu tu. Betul lah, bahasa Inggeris tu student kita kena sebab Malaysia dah mula nak develop lah into a first world country. Kita tak menafikan lah English adalah lingua franca. So nak tak nak dia macam ni, dia bukan sampai tahap tengok macam aku dengan Daniel ni, kami bercakap bahasa Melayu fasih, okey ya. Jangan salah faham. Kadang-kadang orang ni tak tahulah, sorry to say lah, sebab kita duduk dekat Malaysia, you like it or not, anak hang, family hang kena boleh cakap bahasa Melayu sebab hang duduk dekat Malaysia. Tapi bila hang tak boleh cakap bahasa Melayu, itu bahasa Inggeris pun tak boleh, something wrong lah. Dan sebab apa bahasa Inggeris penting? Sebab nak tak nak dia salah satu daripada bahasa dunia tau. Hang kena boleh cakap. Dan bukannya, dan ni cakap pasal parenting kan. Tambah sikit kan, ni tak boleh banyak. lagi satu kau cakap pasal parenting. Just nak bagi tahu kan UAE ada subjek parenting. Itu yang dia macam sorry yang mencelah sikit Memang masa third year ni elective sebenarnya. Dia ada elective tapi aku dia ni subjek yang campur dengan semua faculty. Aku masa tu law ada, architect ada. Memang kita belajar pasal parenting tu, how to be a good parent, method of approaching our children. Memang dah diajar time tu. So bila tengok balik sebenarnya bagus lah. Tapi time tu kita macam main-main kan. Kita tak appreciate benda tu. Bila dah habis universiti pun kita appreciate. Semua macam networking dan sebagainya, benda-benda tu hang tak nampak lagi tau waktu hang universiti. Contoh ni pengalaman aku sendiri lah. Bila kat universiti tu, bila hang berkawan dengan macam-macam kawan-kawan hang, ada yang jadi pemimpin belajar dan sebagainya, bila hang start kerja ni, kadang-kadang bila dia duduk di agensi lain dan sebagainya, kadang-kadang bila hang networking tu senang tau. Senang in term of hang nak minta tolong. Contoh bila okay, satu bila masuk dalam kerja ni, you majikan dia bukannya expect you untuk merangkak lah. Dia expect you once dia bagi you task, dia nak benda tu settle. So kalau contoh, kadang-kadang kita tak tahu tau task yang kena buat tu kadang-kadang relate dengan agensi lain, relate dengan kawan-kawan kat tempat lain. So bila
hang ada networking yang bagus, mudah. Hang nak tolong dia macam ni. Contoh, hang nak call jabatan sekian-sekian. Jabatan tu hang tak kenal siapa pun dekat situ. Hang nak reach jabatan tu, azab dia Tuhan je yang tahu. Tapi kalau hang ada kawan kat situ, hang boleh directly call him personally. Weh, aku nak tolong ni, boleh tak hang kita set meeting apa semua tu. Jadi mudah. Sebab tu penting ni penting. Sekali lagi nak emphasize dekat sini. Faktor ni kadang-kadang budak-budak ni kesian ya. Pergi universiti, pergi kelas, balik kelas. Yang dia tahu main game. Normal lah, itu normal. Aku main game. Ada tu yang tak main game tapi bercinta. Bercinta. Pasal bercinta dah dia macam ni. Bukan tak boleh bercinta. Itu normal lah. Fitrah alam kan, fitrah budak-budak yang baru-baru nak up kan, budak-budak yang baru gatal menggedi ni kan. Tapi janganlah sampai itu hang punya seorang macam masalah hidup hang tau. 24 jam hang hidup. Pergi kelas, balik kelas dengan girlfriend hang. Hang duk spend masa dengan girlfriend hang all the time tau. Lepas tu bila nak minta interview kerja, tanya, oh okey dia macam ni lah. Ni dah masuk, ni dah tu. Kita dah panjang. Topik lain ni. Potong-potongan. Nanti kita potong lah, panjang sangat ni. Next episode lah, kita bincang benda lain. Bincang lain kan. Tapi cuma kita stop dulu kan. Kau macam mana? Last question lah pasal UAE. Okay, last question pasal UAE. Apa satu based on dia punya diversity, bila ada terlampau banyak foreigner, 60% Malaysian, 40% foreigner, so kita dapat diversity lah. Apa let's say hang punya personally apa yang hang seronok sangat, that was your very beautiful moment lah yang hang akan cherish for the rest of your life yang happen dekat UAE. Apa benda yang berlaku dekat UAE yang hang rasa sampai sekarang hang grateful sangat hang duduk kat UAE? Apa benda yang bagi hang macam rasa bila hang fikir balik UAE macam hang senyum macam tu? Dia sebenarnya ada pro and negative lah. Negatif dia sebab aku membesar kat KL Selangor. Okay. So bila aku pun belajar kat Gombak, so dia punya cons punya part, dekat UAE kau tak lagi mana lah. Kau duduk dekat area KL, paling orang budak-budak situ pun outing ke KLCC. Itu untuk orang yang duduk KL Selangor, dia macam macam kalau ada yang belajar Johor UTM ke, kau boleh pergi explore tempat orang lah. Tapi kalau dekat UAE bagi aku kat situ dia punya cons lah. Tempat yang biasa aku dah pergi. Tapi dia punya positif dia, aku rasa grateful masuk UAE. Kita rasa nak jadi professional, golongan profesional yang ada fikrah agama tu. Kau kaya macam pun kaya jadi. Nak jadi lawyer jadi. Itu pun ibadah. Nak kebanyakan sebab layman punya perspektif, orang yang biasa lah kita punya masyarakat, dia macam pisahkan tau. Pisahkan pengajian agama tu dengan professionalism. Kau jadi doktor, kau tak sebut kau doktor yang doktor Muslim. Tapi dalam UAE aku rasa grateful sangat. Nak lahirkan profesional, kau jadilah doktor ke, kau jadi lecturer ke, kau jadi engineer yang world class punya. Tapi pada masa sama kau faham nilai agama. Maksudnya sebab nilai agama tu adalah sebahagian dari kehidupan. Buat medicine, autonomi badan kan, itu adalah kuasa Tuhan. Ayat Quran dah banyak cerita pasal badan. Nak jadi pengkaji langit, dah banyak ayat Quran cerita pasal bumi macam ni dibentuk. So sebenarnya aku rasa grateful sebab dekat UAE dah ada bagi approach tu. Mungkin macam aku cakap lah, zaman tu aku tak appreciate. Tapi bila kita dah makin tua kita rasa benda ni macam dah pernah ada lah, pernah dengar. So dia buka kita further untuk belajar lagi benda tu bila umur kita dah sekarang. Sebab kita dah ada dia punya pintu tu dah dibuka pada 5-6 tahun lepas, 7 tahun lepas. Tu aku rasa grateful lah. Kita nak jadi lahirkan. So bila aku cakap orang lain pun, kau mesti belajar pandai. Tapi jadi profesional yang pandai. Kau jadi kaya. Sebab Islam tak nak bagi kita jadi tak kaya. Sebab miskin bawa kepada kekufuran. Kau nak jadi kaya, tapi kau kaya yang kaya Islamic punya way. Itu yang aku rasa grateful lah. Yang aku rasa kalau dekat tempat lain, aku masuk universiti lain, kalau aku contoh aku suka overseas, aku suka Australia, aku suka UK, aku suka kalau belajar kat Jepun Tapi aku rasa kalau ni rezeki untuk aku lah. Aku mungkin tak dapat glamour nak belajar overseas. Sebab adik-adik aku semua belajar overseas tau. UK, Jepun pun ada yang bongsu Jepun. Aku rasa aku belajar UAE, Gombak je pun. Macam very kampung sikit Tapi aku rasa nilai tu aku rasa bersyukur.
Benda tu aku rasa tak boleh dibeli kat mana-mana. So masing-masing ada kelebihan. Itu kelebihan UIA. You mungkin tak rasa appreciate benda tu pada masa belajar, tapi bila dah sebab bila kita meningkat usia, kita semua nak cari siapa creator kita. Kat situ baru kita rasa alhamdulillah lah, ini rezeki aku hargai benda ni. Aku bersyukur kenapa aku duduk kat Gombak untuk 4 tahun kan. So I think this episode quite bagus juga Walaupun tajuk mula-mula macam bosan bincang UIA punya, bila kita dia buka dia akan jadi panjang. Kau terkejut pasal UIA punya aku cerita ni ataupun new knowledge ke? New knowledge lah, sebab aku bukan dekat UIA. So aku dengar pun, sebab aku tak pernah ada perbincangan yang terlalu macam ilmiah ke. Sebab bila hang kawan, memang kalau aku kawan aku pun ramai UIA, tapi hang jarang bersembang ke tahap ni tau. Biasanya hang jumpa kawan-kawan, hang tak tanya pun dia punya live ke, macam mana ke, sebab yelah hang tak sembang tu. Tapi bagi aku it's a good knowledge lah, especially untuk budak-budak yang baru nak buat pilihan, sama ada yang habis SPM ataupun yang dah habis matrikulasi ke apa, yang plan nak belajar kat UIA, boleh jadikan mungkin video ni sebagai dia punya panduan lah. Kalau let's say dia rasa this is the place I want to be, so be it. Just apply lah. Dan sentiasa ingat dalam hidup ni, apa pun dia kena kembali pada pencipta lah. Itu je lah. Tapi bila dah tua-tua ni kita start tu. Sebab contoh kalau belajar overseas pun ada kelebihan. Ada orang cakap sebenarnya kalau nak cari agama, pergilah negara orang putih. Sebab itu lagi Islamik daripada negara-negara Islam. So masing-masing ada tempat macam mana kita gunakan je kelebihan yang kita ada. Okay, so tak apa. So kita pun dah half an hour 16.5 jam. So mungkin nanti kita cut lah video ni panjang sangat. So apa pun nanti kita akan bersiaran lagi lah di waktu lain. Seronok juga kadang-kadang kita sembang-sembang macam ni. Sebenarnya kita memang sembang benda-benda topik macam ni sembang setiap hari. Tak ada skrip pun ni. So tu yang kita fikir kan. Kami fikir kalau dalam kita sembang benda-benda ni, kita share je lah. Lepas bukannya kita sembang pasal benda-benda yang pelik-pelik kan. Ada membantu sesiapa nak tahu kan pasal maklumat. Betul. Terutama budak-budak. Yelah sebab waktu kita dulu pun tak ada siapa yang beritahu. Kita tahu kita nak jadi apa dan sebagainya pada waktu itu, tapi sedetail ini tak ada apa. Normally orang takkan cerita sedalam ini, tapi sekarang ni sebab dengan ada YouTube sebagainya, information tu di hujung jari lah kan. So that's all. Okay, so kita jumpa lagi bila-bila bersiaran di waktu lain. So kalau nak kami dah kita sembang waktu lain lah. Okay, drag. Okay, Assalamualaikum. Take care, stay safe. Okay.